Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa kabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sehat. Pada hari ini, saya ada satu kisah yang hendak dikongsi dengan kawan-kawan. Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa pula cikgu yang minta maaf ya? Kalau kawan-kawan semua nak tahu, marilah duduk dekat dengan saya dan pasang telinga ya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim. Namanya Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh. Malah, dia turut membantu ibunya dengan menghantar surat kabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir tu ya kawan-kawan. Seperti biasa, pada pagi itu, Amir mengayuh basikannya laju-laju. Berpeluh-peluh badannya. Amir bimbang akan bertemu dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar namanya saja sudah cukup membuatkan pelajar-pelajar kecut perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya. Ingatlah ya kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Bagaimana pula kisah Amir seterusnya ya? Ketika sampai di sekolah, jam di tangan Amir menunjukkan pukul 8:30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantungnya bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah sesuatu yang bijak. Walaupun Amir pernah menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan menerima alasannya. Malah, dia dituduh menegakkan benang yang basah. Kasihan Amir tu ya kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, apakah yang berlaku selepas itu ya? Apalagi Amir dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir menerima dengan sedih. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang pemalas. Padahal dia bukanlah seperti apa yang disangkakan. Setelah sesi persekolahan tamat pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dia ingin menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Seleranya hilang. Amir mengambil keputusan untuk ke kebun Pak Menggai untuk berjumpa dengan ibunya. Amir ingin menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, dia merasa tidak sampai hati untuk menceritakan. Malah, dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah ya kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Kawan-kawan,
Pada malam itu, Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Lantas menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya amat sedih setelah membaca surat itu. Bagi ibu Amir, beliau masih mampu menyerah kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir hanyalah beliau ingin melihat anak tunggalnya itu berjaya dalam pelajaran. Kawan-kawan tahu, keesokan harinya Amir terlambat lagi. Kali ini Cikgu Hakim sudah menunggunya di pintu pagar sekolah. Alamak, apa yang harus aku buat? Bisik Amir di dalam hati. Seperti biasa, Cikgu Hakim enggan menerima alasannya. Amir telah didenda berdiri di luar kelasnya. Amir terpaksa akur dengan arahan gurunya, walaupun dia merasa sangat malu. Tengah hari itu, Amir melangkah pantas meninggalkan sekolahnya. Terasa seseolah ada orang yang mengejek-ngejek dan mentertawakannya. Sebaik sahaja sampai di rumah, Amir terus menangis. Ibunya terkejut, lalu segera mendapatkan Amir. Kawan-kawan tahu apa yang dikatakan oleh ibu Amir? Ibu Amir tetap berkata, Amir, sabar. Kawan-kawan yang disayangi, sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia telah mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Dia berazam selepas ini dia akan datang awal ke sekolah dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Justru keesokan harinya, pagi-pagi lagi Amir sudah sampai di kedai Pak Cikgu itu, tempat dia mengambil surat kabar. Kenapa pula ya? Oh, dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amir mengayuh basikalnya lebih laju dari biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah serik dengan herdikan guru disiplinnya. Kawan-kawan tahu, apabila tiba di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri dan kanan, Amir terus melintas. Malangnya, sebuah kereta telah melanggarnya. Amir tercampak ke sebelah jalan, lalu pingsan. Orang yang melanggar Amir itu terus membawanya ke klinik yang berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa. Dia cuma mengalami luka-luka kecil sahaja. Itulah kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir tersedar. Dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Dengan wajahnya ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim meminta maaf atas kecuaiannya lah Amir tercedera. Maafkan Cikgu, Amir. Dengan segala senang hatinya, Amir pun memberitahu dialah yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Begitulah kawan-kawan, niat di hati untuk membantu keluarga adalah satu sifat yang mulia. Namun, kita mestilah memikirkan keselamatan diri. Sekiranya kawan-kawan telah melakukan kesalahan, janganlah malu untuk meminta maaf, kerana orang yang mengakui kesalahannya akan dipandang mulia. Sekian, terima kasih.